Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobah al-khair dan kita ucapkan selamat pagi kepada panel-panel hakim di yang bijaksana. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberikan ruang dan peluang kepada kami untuk memperbincangkan isu peruntukan akhlak daripada aspek yang kami perolehi, iaitu aspek hiburan. Jadi sebelum kita membuka tirai pembicaraan kita pada hari ini, saya terdengarlah orang-orang dulu berkata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama diberi Afiq Rezaril bin Muhammad Rafizan daripada kelas PJMS 3. Dan saya Ahmad bin Abdul Rizal daripada PJMS 3. Dan saya Muhammad Naib Irfan Dirajani juga daripada PJMS 3. Okey, pada pagi yang mulia ini kami akan memperbincangkan tentang isu keruntuhan akhlak dari aspek hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, bagi tajuk permulaan bagi topik ini, saya akan memulakanlah terlebih dahulu. Jadi izinkan saya terangkan apa yang berada di dalam benak fikiran saya terlebih dahulu. Jadi bagi permulaan pembicaraan kita pada hari ini, saya ingin usulkan tentang cara membina akhlak generasi Muslim melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kita dapat info iaitu pendidik akidah yang kukuh. Pendidik akidah yang kukuh sangat penting dalam membentuk generasi Muslim yang berakhlak baik. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menamakan prinsip tauhid serta keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka memiliki asas yang kuat dalam menghadapi godaan dunia, termasuk hiburan yang boleh merosakkan moral. Seperti surah yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi ka'affatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahu al-azim. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dan dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Seterusnya, contoh pendidik yang contoh pendidikan akidah yang kukuh yang boleh saya senaraikan di sini ialah ada 3. Okey, yang pertama ialah menanam konsep tauhid sejak mereka kecil. Iaitu kita lah sejak daripada kami kecil. Anak-anak perlu diperkenalkan sebagai konsep tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam penciptaannya, uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Apabila mereka memahami keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan tahu siapa yang patut mereka sembah dan taati dalam kehidupan seharian. Ini juga akan menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam memilih hiburan yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, mengenalkan Allah sebagai Al-Raqib. Seperti yang kita belajar di dalam SPM baru ini, Al-Raqib merupakan membawa maksud Allah yang Maha Memerhati. Allah sentiasa melihat segala perbuatan kita, termasuklah ketika kita bersendirian ataupun beramai-ramai. Ini menanamkan sifat kesedaran dalam keinsafan dalam diri mereka untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Apabila kita ingat bahawa Allah merupakan bersifat Ar-Raqib, Allah Maha Memerhati, Maha Melihat dalam apa jua perkara pun, walaupun kita berada di dalam bilik berseorangan, perkara tersebut akan membuatkan kita terasa takut untuk melakukan dosa. Dalam surah Al-Alaq yang Allah berfirman, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha melihat, dalam kurungan, segala perbuatannya, tanda soal. Al-Alaq 14. Pemahaman ini membantu mereka mendisiplinkan diri dalam memilih hiburan yang sesuai. Okey, secara tidak langsung akidah mereka akan menjadi kuat. Langsung
dapat membentuk jati diri yang lebih ke arah baik, iaitu kita katakan dalam lebih positif. Seterusnya, yang ketiga yang boleh saya terangkan di sini, memahami tujuan hidup sebagai seorang hamba yang takwa. Kita di muka bumi ini mempunyai satu matlamat ataupun kita katakan satu tujuan. Disebabkan itulah kita perlu menjadi seorang hamba yang memberi manfaat kepada orang lain supaya kita mendapat balasan yang baik di akhirat kelak. Pendidikan akidah mengajar generasi muda bahawa tujuan hidup mereka adalah untuk menyembah Allah dan melakukan amal soleh. Dalam surah Al-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Apabila mereka faham bahawa hidup mereka adalah untuk ibadah, mereka akan lebih selektif dalam memilih aktiviti hiburan yang tidak melalaikan. Sebagai contoh, apabila kita berinteraksi dengan seseorang dan kita tahu bahawa kita merupakan seorang hamba Allah yang bertakwa, kita perlulah mengetahui had batas. Lebih-lebih lagi bersama lelaki antara perempuan, ataupun kita katakan dalam lebih bahasa yang lebih spesifik lah, antara muhrim dan bukan muhrim. Itu saja bagi tajuk saya, iaitu pendidik akidah yang betul. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung cara membina akhlak generasi Muslim melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti yang dikongsikan oleh saudara Rezaren sebentar tadi berkaitan tentang pendidik akidah yang kukuh. Jadi saya akan menyambung dengan isi saya, iaitu penekanan pada adab dan akhlak yang baik. Penekanan pada adab dan akhlak yang baik adalah salah satu aspek yang penting dalam membentuk generasi Muslim yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mampu memberikan kesan positif dalam masyarakat. Mudah dikatakan dalam bahasa yang lebih mudah, kita mestilah menjadi orang yang berakhlak dan beradab agar kita dapat memberikan kesan baik kepada orang lain. Dalam Islam, akhlak yang baik dianggap sebagai cerminan iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, menekankan akhlak yang mulia sebagai sebagai tunjang hidup seseorang Muslim. Dalam hadis baginda bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan penekanan terhadap adab dalam kehidupan seharian, generasi muda dapat membezakan nilai hiburan yang bermanfaat daripada yang tidak. Yang bermaksud, kita dapat membezakan yang mana yang buruk dan yang mana yang baik. Jadi sebagai contoh penekanan kepada akhlak dan akidah yang baik ialah yang pertama, menanam nilai adab dalam setiap aktiviti harian yang kita lakukan. Dalam Islam, setiap aktiviti mempunyai adabnya, dari perkara kecil sehingga perkara yang besar. Sebagai contohnya, seperti cara makan, minum, berpakaian, hingga adab berkomunikasi secara berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan untuk makan dengan tangan kanan dan menyebut nama Allah sebelum makan. Dengan mendidik generasi muda mengenai adab harian ini, mereka belajar bahawa setiap tindakan yang dilakukan mempunyai nilai di sisi Allah. Yang kita boleh katakan sebagai salah satu contoh yang lain adalah, setiap perbuatan kita ini kita akan mengingati Allah, dan juga perbuatan kita ini akan dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperkenalkan konsep ifah, iaitu menjaga kesucian dan harga diri kita. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, menjaga ifah atau harga diri adalah sangat penting. Anak-anak muda harus diajar adab pergaulan, batasan dalam berinteraksi, serta kepentingan menjaga maruah diri dan keluarga. Ini membantu mereka menghindari pergaulan bebas dan menjaga diri daripada pengaruh negatif. Sebagai contoh yang telah diperkatakan oleh saudara Rizal sebentar tadi, bahawa mereka perlulah menjaga batasan dari segi berkomunikasi dan berinteraksi dengan muhrim dengan bukan muhrim. Hal ini dapat memberikan kita mengetahui yang mana yang buruk dan mana yang tidak baik dan sebagainya. Dan contoh yang ketiga, menerapkan sifat kasih sayang sesama insan. Islam mengajarkan kita untuk bersikap lembut dan berkasih sayang kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Dengan sifat ini, generasi muda akan lebih prihatin terhadap orang lain dan hindari sikap mementingkan diri sendiri. Iaitu saya boleh konklusikan ataupun simpulkan daripada isi yang ketiga ini, kita adalah mempunyai nilai kasih sayang terhadap orang lain, kerana kita juga ingin orang kata kasih sayang daripada orang lain. Bukan mereka sahaja, kita juga, semua orang juga memerlukan kasih sayang. Jadi saya serahkan pula subtopik yang seterusnya kepada Sahil Amal. Cara lain generasi Muslim boleh mengamalkan untuk mengelakkan daripada lalai terhadap hiburan dunia adalah penyaringan hiburan yang sesuai. Penyaringan hiburan yang sesuai adalah penting untuk memastikan generasi Muslim kini terdedah pada hiburan yang positif dan mendidik serta tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Proses penyaringan ini juga bertujuan untuk memilih hiburan yang tidak membawa kepada kesan negatif terhadap akhlak dan iman, kerana jika generasi Muslim memilih hiburan yang salah, ia juga boleh menjatuhkan imej umat Islam, terutamanya daripada aspek akhlak dan keimanan seseorang. Selain itu, ibu bapa, guru dan masyarakat juga perlu memantau serta menyediakan alternatif hiburan yang mendidik serta tidak bercanggah dengan Islam. Ini juga termasuk pada hiburan yang menyampaikan mesej positif yang tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti kezaliman, pergaulan bebas ataupun keangkuhan. Baik, yang telah terdapat dalam slide saya, terdapat gambar hiburan yang sesuai yang boleh generasi Muslim amalkan, iaitu menonton nasyid melalui televisyen ataupun melalui gadget. Hal ini kerana nyanyian nasyid ini mempunyai unsur-unsur keislaman yang boleh mengekalkan lagi keimanan dan akhlak yang boleh menanamkan dalam diri seseorang Muslim. Seterusnya kita pergi kepada contoh penyaringan hiburan yang sesuai. Terdapat 3 contoh yang boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah menilai kandungan hiburan berdasarkan nilai Islam. Hiburan yang dipilih mestilah bebas daripada unsur-unsur yang bercanggah dengan syariat Islam, seperti pergaulan bebas, keganasan, unsur seksual dan bahasa ketat. Sebagai contoh yang telah terdapat di dalam Al-Quran, Allah telah melarang perkara yang mendekatkan diri kepada perbuatan haram, seperti dalam surah Al-Isra ayat 32. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Hiburan yang mengandungi unsur-unsur ini boleh merosakkan akhlak. Maka kita sebagai Muslim perlulah mengelakkan ia. Yang kedua, memastikan hiburan mengandungi nilai pendidikan. Kita sebagai generasi Muslim perlulah memilih hiburan yang dapat memberikan pelajaran melalui moral, motivasi ataupun meningkatkan pengetahuan seseorang. Sebagai contoh, dokumentari mengenai sejarah Islam, animasi yang menceritakan kisah para nabi ataupun program yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti kerja keras, kejujuran dan tolong-menolong. Hiburan ini tidak hanya menghiburkan, tetapi ia juga boleh memperkayakan pengetahuan dan mengukuhkan keimanan umat Islam. Yang ketiga, menanamkan nilai kritikal terhadap hiburan. Generasi muda Muslim perlulah dididik untuk berfikir secara kritikal dan dalam menilai hiburan. Dengan pemahaman yang betul, mereka dapat menilai sama ada sesuatu hiburan membawa manfaat ataupun boleh merosakkan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukan kepada kamu.
tinggalkanlah apa yang meragukan kamu pada apa yang tidak meragukan kamu. Riwayat Tirmizi. Ini mengajar mereka untuk menghindari hiburan yang meragukan dan perlulah mencari perkara lain ataupun hiburan yang lebih berfaedah. Baik, itu sahaja. Okey. Macam mana tentang berbentangan saudara saya dengan saudara Raif tadi? Menarik kan? Siapa dulu? Ada lagi. Okey, kita teruskan dengan topik bukan topik, info yang selanjutnya, iaitu meningkatkan kesedaran melalui aktiviti komuniti. Macam kita tahulah, zaman sekarang ni tak tumbuh tak melata, tak bersungguh, orang tak berkata. Sebab itulah kita kena bersungguh walaupun kita sedang melakukan aktiviti komuniti yang sederhana. Okey, meningkatkan kesedaran melalui aktiviti komuniti adalah satu cara yang efektif untuk membina akhlak generasi Muslim dan membimbing mereka agar lebih peka terhadap nilai-nilai Islam. Aktiviti komuniti boleh menjadikan medium untuk mendidik, memberi inspirasi dan mengeratkan hubungan sesama Muslim dalam masyarakat. Bukan sahaja Muslim, malahan dengan berbilang-bilang kaum, berbilang-bilang bangsa. Jadi, aktiviti komuniti yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat memberikan contoh yang baik kepada generasi muda. Okey, apabila kanak-kanak ni dia menginspirasikan ataupun dia mengidolakan orang-orang yang lebih tua daripada dia. Sebab tu kita perlu menjadi contoh yang ataupun kita katakan teladan yang baik kepada mereka. Contohnya seperti program seperti kem remaja Islam, majlis ilmu dan sukan sunnah dapat mengalihkan tumpuan mereka daripada hiburan yang kurang bermanfaat seperti bermain telefon kepada aktiviti yang memkuatkan ukhuwah dan menanam akhlak yang mulia. Okey, sebagai contoh ada dua gambar di sebelah saya yang boleh kita tengok, iaitu aktiviti komuniti yang boleh kita mengeratkan hubungan silaturahim. Bukan sahaja mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga, malahan komuniti jiran, tetangga ataupun masyarakat setempat. Okey, contoh meningkatkan kesedaran melalui aktiviti komuniti. Ada 3 yang boleh saya berikan. Mengadakan program ilmu secara berkala, aktiviti seperti kuliah agama, ceramah motivasi Islamik dan majlis ilmu berkala boleh membantu generasi muda mendalami ajaran Islam. Program seperti ini mengukuhkan kefahaman mereka terhadap prinsip Islam, sekaligus membimbing mereka untuk memilih jalan yang lurus dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Riwayat Muslim. Seterusnya, sukan sunnah dan aktiviti riadah yang menjaga batas syariat. Mengadakan sukan sunnah seperti memanah, berkuda dan berenang yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu cara untuk memastikan generasi muda terlibat dalam aktiviti yang sihat. Dengan ini, mereka dapat beriadah tanpa terdedah kepada aktiviti yang tidak bermoral, seperti bermain telefon di dalam bilik, mengurung ataupun kunci diri mereka di dalam bilik untuk semata-mata bermain ataupun memuaskan kehendak mereka sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Aktiviti sukan dan riadah juga boleh meningkatkan disiplin, kerjasama dan semangat persaudaraan. Ini secara tidak langsung boleh membentuk jati diri dan sahsiah yang baik dalam kehidupan. Seterusnya, yang ketiga, menggalakkan aktiviti kesukarelawan. Melibatkan generasi muda dalam aktiviti kesukarelawan seperti membantu masyarakat, membersihkan masjid atau program amal dapat meningkatkan empati, tanggungjawab dan perihal mereka terhadap masyarakat. Sikap prihatin kita akan diambil kira pada akhirat kelak, kerana di situ kita akan bersama-sama membantu orang yang kurang berkemampuan demi kesejahteraan komuniti kita. Aktiviti seperti ini dapat meningkatkan mereka tentang pentingnya berbakti kepada orang lain dan tidak hanya mementingkan keseronokan diri. Jadi itu saja bagi topik yang saya akan katakan di sini. Seterusnya, kita beralih kepada topik seterusnya, iaitu saudara Raif. Wah, menarik kan perkongsian yang dikongsikan oleh saudara Rafiq Rizal tadi? Okey, baiklah, kita akan teruskan kepada perkongsian yang akan dilakukan oleh saya, Raif, Mak Raifan. Okey, jadi antara isu yang kedua yang saya boleh bahaskan ataupun bincangkan pada hari ini adalah tentang
pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup adalah asas yang membimbing umat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Kedua-dua sumber ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah ini, mengandungi petunjuk yang lengkap tentang cara menjalani kehidupan yang sejahtera dan diredai Allah. Generasi muda perlu dididik untuk memahami dan mencintai Al-Quran serta menghayati sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah menggambarkan sifat hamba-Nya yang mulia sebagai hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dengan pemahaman yang jelas, mereka dapat menilai hiburan berdasarkan ajaran Islam dan menjauhkan diri daripada hiburan yang merosakkan akhlak. Dengan kata lain, apabila mereka mempelajari dan mendalami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ini, mereka akan dapat membezakan yang mana yang buruk, yang mana yang baik, seperti saya katakan sebentar tadi. Jadi kita perlulah memilih program selawat Nabi. Sudah terang lagi bersuluk, program itu adalah program yang dapat membina jati diri kita serta dapat memberi kita manfaat. Tanpa membiarkan masa, saya akan masuk ke dalam contoh kita, iaitu contoh Al-Quran dan As-Sunnah berfungsi sebagai panduan hidup Muslim. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman utama untuk kehidupan seharian. Al-Quran dan kitab suci diturunkan oleh Allah sebagai panduan hidup. Di dalamnya terkandung perintah, larangan dan nasihat yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebutkan bahawa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan pembeza antara yang benar dan salah. Dengan memahaminya, seseorang akan mendapat pedoman dalam membuat keputusan hidup. Contoh yang kedua, menjadi bekal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam topik ini, dalam contoh yang kedua ini, Al-Quran dan As-Sunnah membimbing umat Islam untuk hidup dengan lebih sesuai mengikut kehendak Allah yang akan membawa kepada kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Contoh yang ketiga, membimbing dalam memilih hiburan yang bermanfaat. Kedua-dua sumber ini memberikan panduan tentang batas-batas, maafkan saya, tentang batas dalam hiburan dan pergaulan. Hiburan dalam Islam harus bebas dari unsur yang merosakkan akhlak dan iman. Dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan, seseorang dapat menilai dan memilih hiburan yang sesuai dan tidak melanggar syariat. Sebagai contohnya, kita yang ini bukan kita tidak boleh ada sedikit hiburan, kita boleh, tetapi kita hendaklah pandai membahagikan masa ataupun pandai membahagikan kita punya dari segi hiburan. Maksudnya kita punya hiburan tu lebih kepada hiburan ataupun lebih kepada perkara-perkara yang memberikan kita maklumat. Sebagai contohnya, kita boleh menyertai konsert-konsert hiburan dan sebagainya, tetapi kita hendaklah memikirkan yang mana lebih baik. Jadi itu sahaja perkongsian yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Raif. Jadi saya akan teruskan kepada cara yang seterusnya, iaitu doa dan takwa sebagai perisai umat Islam. Doa dan takwa sebagai perisai adalah pendekatan yang sangat penting dalam mendidik generasi Muslim agar kekal kuat dalam menghadapi cabaran dalam hidup dan daripada pengaruh negatif. Dalam Islam, doa dan takwa bukan sahaja menjadi bukti keimanan seseorang hamba kepada Allah, tetapi juga ia berfungsi sebagai pelindung diri daripada perkara yang boleh merosakkan akhlak dan jiwa umat Islam. Selain itu, kita sebagai generasi kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa mendidik generasi muda tentang kepentingan berdoa kepada Allah dan bertakwa dalam kehidupan seharian. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan lebih mudah untuk menjauhi perkara yang boleh merosakkan akhlak mereka. Baik, saya akan pergi kepada contoh doa dan takwa yang boleh memberi peranan sebagai perisai umat Islam. Yang pertama, doa sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah. Doa adalah cara seseorang Muslim memohon perlindungan dan petunjuk daripada Allah SWT dalam menghadapi
segala kesulitan dan godaan syaitan. Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya seperti yang telah disebutkan dalam surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud, berdoalah kamu, nescaya aku akan mengabulkan doa kamu. Dengan berdoa, kita boleh mengakui bahawa segala kekuatan yang datang daripada Allah dan hanya Dia yang boleh melindungi kita daripada pengaruh negatif. Termasuklah hiburan yang tidak sihat. Baik, yang kedua, takwa sebagai sumber kekuatan dalaman. Takwa yang bermaksud kesedaran dan ketaatan penuh kepada Allah, memberi hati dan jiwa yang sentiasa peka terhadap batas-batas syariat. Orang-orang yang bertakwa akan lebih berhati-hati dalam perbuatan mereka kerana mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa melihat perbuatan mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi dengan takwa, seseorang akan memiliki kekuatan dalaman untuk menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak. Baik, dan cara yang terakhir adalah menghindari dosa dan kesalahan melalui doa dan beristighfar. Melalui amalan berdoa dan beristighfar, kita akan sentiasa mengingat Allah dan memohon keampunan bagi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh kita. Amalan ini akan menimbulkan rasa keinsafan dan membantu mengelakkan diri daripada mengulangi perbuatan yang sama. Jadi apabila kita di dalam sebagai contoh, kita mendapat ajakan daripada orang lain untuk melakukan perkara yang tidak baik atau perkara yang boleh melalaikan kita, beristighfarlah. Kerana nescaya Allah akan permudahkan urusan kita. Jadi Rasulullah SAW sendiri sering beristighfar. Walaupun baginda adalah maksum, ini menunjukkan bahawa istighfar adalah perisai daripada kesilapan dan menambah kesedaran terhadap apa yang diredai Allah. Jadi itu sahaja isi daripada saya. Okey, jadi itu saja perbincangan bagi kumpulan kami. Saya sendiri, Hafiz Zahir bin Muhammad Hafizan, Sahil Ammar dan Raif Irfan ingin memohon maaf atas kesilapan ataupun tutur kata kami sebentar tadi. Jadi kesimpulan yang kita boleh katakan di sini adalah hiburan yang kurang beretika dan mengabaikan nilai moral telah menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Hal penting untuk mengawal kandungan hiburan yang disajikan kepada masyarakat serta mendidik penonton, terutamanya generasi muda, agar lebih kritikal dalam memilih hiburan yang berkualiti dan lebih bermoral. Okey, kami sekumpulan ingin memohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki jika ada tersilap kata ataupun sesalah bahasa. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البدر يبرزها نجما يشع بها